الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama melafazkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana Maha Pemurahnya, Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kita pelbagai nikmat dan diberi kelebihan umur kepada kita. Dan jadilah mudah-mudahan dengan umur, dengan nikmat dan dengan rahmat Allah ini menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya, atau hamba yang tahu bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbicaraan kita berkenaan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahagian akidah, iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia, di mana dalam kehidupan kita ini tidak boleh lagi hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada hubung kait kita dengan Allah Ta'ala dan hubung kait kita dengan kehidupan kita di dunia ini. Tidak boleh sama sekali kita nak hidup cara kita saja, tak peduli. Ataupun kita hidup nak buat ibadah apa saja, tak peduli dah. Sebab itulah dalam Islam dia ada suruhan amar ma'ruf dan nahi munkar. Suruh buat baik dalam masa yang sama kita cegah daripada melakukan kemungkaran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang itu muka surat 29 kan? Surat 29 bawah dia bukan silap saya. Okay, mengenai perhubungan bawah sekali itu, tanda yang kedua terakhir, mengenai perhubungan manusia sesama manusia, akidah dan tauhid menghubungkan dan mengikat mereka itu dengan dua kalimah syahadat. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya sebarang tindak tanduk kita, perbuatan kita tak boleh lari daripada terukai ataupun terkandung dalam kalimah syahadat ini. Tak boleh lari. Jangan sekali-kali kita lari daripada kalimah syahadat ini. Baik solatnya, baik puasanya, baik belajar Qurannya, baik apa saja, jangan lari daripada kalimah syahadat. Maksudnya aku bersaksi mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita tuturkan dengan mulut kita, bahkan dengan hati kita yakin dengan sepenuhnya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa, yang selayaknya disembah. Dan aku bersaksi mengakui bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala.
Ikrar seseorang manusia yang sama-sama mengakui Allah Ta'ala Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, dan Nabi Muhammad utusan Allah adalah orang yang sama-sama beriman dengan Allah dan Rasul. Maknanya yang melafazkan kalimah syahadah ini adalah saudara mara kita, sekalipun bangsa berlainan, warna kulit berlainan, dia kira saudara mara kita, dan sama-sama beragama dengan agama Islam, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sebut, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamasalil jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'iral jasadi bis-sahar wal humma. Maknanya Nabi kata diumpamakan antara orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seolah sebatang tubuh. Apabila merasa sakit sebahagian anggota, maka anggota lain juga turut merasa sakit dan berjaga mata. Contohnya, kita sakit gigi. Sakit gigi aja tapi mata tak boleh pejam. Tangan kosok tempat sakit, sapukan minyak ubat. Apa saja orang bercakap pun rasa nak lempang aja kerana sakit gigi. Itu maknanya seluruh anggota pada demikianlah apa yang berlaku kepada umat Islam sebenarnya. Macam di Palestin, macam di Syria, jangan kita itu Syria, tak ada kena-kena pun tak boleh. Paling tidak pun doa kita panjatkan kepada mereka. Doa kita. Di mana mereka yang berhubung sesama manusia dalam agama Allah telah diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang benar. Hidayah ni suatu yang mahal, dan Nabi SAW cuba berusaha. Sayangnya baginda SAW kepada pakcik, sehingga Abu Talib hampir nak meninggal pun, wahai pakcik, terimalah Islam, mengakulah aku ini sebagai Rasulullah. Tapi tetap dia kekal dengan agama nenek moyangnya sehingga tiba ajal. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. As-Sadaqallahul Azim, surah Ali Imran ayat 111. Yang maksudnya, dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, yang lurus. Kena pegang betul-betul dengan agama Islam, dengan agama Allah dengan sepenuh hati, dan doa kita supaya kita ditunjukkan jalan yang setiap kali dalam sembahyang, setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang yang sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang yang kamu murkai kepada mereka, dan waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Setiap kali kita minta kepada Allah, jalan orang yang beriman, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, itu jalan para nabi, para salih, dan siddiqin, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang beramal salih. Itu jalan yang benar. Ghairil maghdubi 'alaihim, jalan Yahudi dan Nasara, jalan munafik, dan jalan yang Allah Ta'ala tidak redai. Hubungan manusia sesama manusia
dalam agama Allah yang telah diikat oleh akidah dan tauhid. Bukan seperti kita diikat oleh tauhid. Akan menimbulkan semangat kerjasama mereka memperjuangkan hak agama dan kesuciannya dengan mengorbankan harta benda jiwa mereka kerana didorong oleh keimanan kepada Allah dan Rasul, kerana diikat oleh akidah Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian juga dengan perkahwinan. Kenapa halalnya perhubungan kedua orang manusia yang berlainan jantina ini? Kerana diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila diikat, halal sudah perhubungan keduanya, tidak boleh halal. Itu manikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul. Percaya kepada Allah dan Rasul termasuk dalam rukun iman dan termasuk dalam perkara sama'iyah yang kita dengar. Mata kepala tak boleh sampai, akal kita tak sampai, kita nak fikir macam mana. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta, benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan dan iman. Allah Ta'ala menyaksikan, menyatakan itulah orang-orang yang benar beriman kepada Allah. Yang kita sebut sebelum ni, yang Nabi sebut laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Bukanlah iman dengan cita-cita ataupun berharap saja, akan tetapi apa yang bismarah di jiwa dan dibetulkan dengan amal perbuatan, dibenarkan dengan segala amal perbuatan dan tindakan. Hubungan manusia sesama manusia dalam mentauhidkan Allah, amalan dan pekerjaan mereka tertakluk di bawah tadbir Allah, urusan Allah, Tuhan yang satu, Allah Ta'ala, dan kitab yang satu, yakni Al-Quran, dan Rasul yang satu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kiblah yang satu, Kaabah. Kiblah yang satu, Kaabah. Tidak boleh. Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang dahulu, banyak ilmu yang terkandung di dalamnya. Kita orang Islam jangan, maknanya kafir, munafik, Yahudi ini dia kaji Quran. Kaji Quran itu apa? Cari kelemahan kita. Patutnya kita orang Islam kaji Quran untuk kekuatan, kemantapan dari segi akidah kita. Dia cari. Kerana semua dinyatakan dalam Al-Quran. Apabila orang Islam berpecah belah, mana tidak ada kekuatan. Wa in tafsalu wa in tazhabu wa tazhabu rihukum, jika kamu berpecah bertelaga, tidak ada lagi kekuatan dalam diri itu. Dan ini jelas. Tengoklah Afghanistan. Dekat awal Afghanistan senjata pun tak banyak. Yang ada beberapa laras sahaja. Kelengkapannya tak cukup. Tetapi dengan kekuatan iman dan akidah berjaya menggulingkan Soviet Union dengan kemiskinannya. Tetapi apabila menang bertelaga di antara Mossad dan juga ini bertelaga, akhirnya dengan senang saja Amerika hancur.
tidak ada kekuatan. Kekuatannya akidah. Itu senjata yang paling ampuh, bukannya senjata. Akidah itu adalah senjata yang paling kuat. Dengan tercantumnya perkara-perkara tersebut dalam hati seseorang tadi, akan timbul perasaan kasih sayang dan perpaduan ummah dalam ikatan yang satu, iaitu ikatan ikhwah Islamiyah, persaudaraan dalam agama Islam. Kita ni bersaudara, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat 10. Yang maksudnya, sebenar-benar orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Dan saya ingat dalam tahun sebelum tahun 90-an, awal 90-an, tak silap saya, berlaku Perang Teluk. Dan dalam Perang Teluk ini, sepatutnya kita orang Islam tidak ambil orang kafir iaitu Amerika sebagai pendamai. Pertelingkahan antara Iraq dan Kuwait gara-gara isu minyak. Kenapa? Kuwait dia jual minyak ikut apa yang Amerika kata. Jadi Iraq minta supaya biarlah Liga Arab yang menentukan harga minyak. Tapi Kuwait enggan, sehingga kan tindakan silap. Iraq dia serang Kuwait. Jadi itu tindakan silap lah. Namun sepatutnya ada dalam perdamaian. Ada dalam perdamaian, tapi terus laju kan. Mereka ni laju, terus hantar tentera ke Teluk. Tapi bila di Palestin, buat tak tengok je kan. Sebelah Satila dia tak tengok. Bila orang Islam bangkit, dia pun buat apa nama, perdamaian, perjanjian damai antara Palestin dan Israel. Itu dia buat. Kononnya kalau dia kata perdamaian itu antara Amerika dengan Amerika je lah. Itu dia kan. Kita sepatutnya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika terdapat sebarang pertelingkahan di antara kamu, maka kamu kena kembali kepada Allah dan Rasul, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah jalannya, kembali kepada Al-Quran. Kita masuk mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Ada persoalan terus. Fitrah manusia yang hidup perlu beragama. Dan di dunia ini tidak boleh manusia orang tak terima manusia yang tidak beragama. Namun terdapat dalam masyarakat Eropah mereka yang tak percaya kepada agama ataupun dikenali sebagai etis. Bahasa Arab panggil mulhid, orang tak percaya kepada agama. Dia tak percaya. Dan ini satu novel kisah benar yang saya pernah baca, Maria, nanti novelnya Maria, satu perjuangan daripada agama Kristian Katolik kepada Islam. Maria ni mak dia kuat dari segi pegangan kepada agama Kristian Katolik, tapi bapa dia ni etis, tak percaya kepada agama. Dia kata percaya kepada agama merosakkan kemajuan pemikiran manusia, rosak. Dan dia juga, tetapi disebabkan seorang pemuda Mesir, saya baca sikit lah, saya tak nak cerita semua. Seorang pemuda Mesir namanya Abdul Malik,
ketika belajar cerita ni sudah lama di Jerman. Akhirnya ketika naik, dia pandang sepi ataupun pandang sebagai orang Islam ni dia pandang ganas, itu dia. Bila Islam tidak kemajuan, orang Islam yang melampau, lalu ditegur. Dan akhirnya Maria ni dia bercinta dengan seorang pemuda Turki nama Muhammad, tapi mereka ni jenis sosial, Muhammad ni, dan berkawan rapat dengan Abdul Malik, orang pemuda Mesir. Tetapi ketika Maria bersama dengan father dia tanya, macam mana kita nak, dia tanya soalan. Dia kata satu soalan bahawa agama Islam ni menzalimi wanita. Kenapa? Sebab dia kata tengok, wanita hanya boleh kahwin seorang saja, tapi lelaki boleh kahwin 4. Satu lagi dalam penyaksian bila penyaksian 2 orang lelaki, tapi kalau tak ada seorang lelaki dan 2 orang perempuan, dia pandang bahawa, dia kata Islam memandang perempuan ni sebagai setengah manusia, bukan manusia lengkap. Dia dapat poin. Terus dia pergi cari, nak tanya Muhammad Turki tadi balik ke Turki, tapi dia berjumpa dengan pemuda Mesir yang bernama Abdul Malik, disoalkan. Dia kata, oh itu katanya Abdul Malik. Tapi dia kata itulah pandangan yang salah. Tetapi Islam memandang sama. Contohnya dari segi hukuman, bunuh lelaki ke bunuh perempuan tetap hukumannya sama. Tidak ada maknanya Islam memandang manusia itu, wanita itu setengah. Tidak. Kita ada di antara berapa pecah banyak. InsyaAllah saya akan sambung lain kali kita bukan. Sehingga kan dia kata macam kiblat kita ini sembahyang ni, dia kata samalah macam Buddha bersembah berhala. Kita sembah Kaabah, kita bukan sembah Kaabah, tapi pawan li wajhaka syatral masjidil haram. Apabila kita sembahyang hadap ke syatra arah Masjidil Haram, Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Kerana patuh dan taat kepada perintah Allah. Kerana kita itu panjang, insyaAllah kita akan sambung masa kan. Akidah menjadi asas utama untuk mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Islam selaku agama yang sesuai dengan fitrah manusia perlu dipandu oleh akidah agar mereka benar-benar menjadi seorang insan yang kamil, insan yang sempurna berasaskan akidah. Kerana dengan akidahlah seseorang manusia tadi menjadi orang yang beriman dan Islam. Kerana akidah. Maknanya kerana kita Islam lah, dan biarlah kalau kita solat, biarlah ruh solat itu kita bawa keluar daripada sembahyang. Jangan hanya untuk solat saja. Kita bawa ruh, bawalah hidup. Yang kita semua tindak tanduk kita masa saya sebut tadi diikat dengan kalimah syahadah. Kita bawa setiap masa. Ada orang dia tulis I proud to be Muslim. Aku maknanya aku bangga jadi orang Islam. Seseorang yang beriman dan Islam tidak akan berasaskan keimanan dan keislaman mereka dengan akidah. Keyakinan mereka kepada agamanya tidak kukuh kerana tidak ada panduan dan asas yang boleh mengukuhkan mereka kepada beragama, di mana keimanan dan keislaman mereka dengan mudahnya boleh diselewengkan oleh mereka yang memang sentiasa mencari jalan untuk merosakkan akidah orang-orang yang beriman dan Islam. Dia akan cari, Yahudi dan Kristian, dia akan cari jalan supaya orang Islam tidak kuat.
Caranya supaya mereka leka dengan dunia. Caranya supaya mereka leka dengan hiburan. Umur 40 patutnya dah pergi ke masjid. Ini 40 masih lagi melalapkan kilauan emas. Masih lagi kilauan emas. Menyanyi-nyanyi lupa pakai polydel, tercabuk. Tercabuk gigi palsu. Sekebun dulu tercabuk. Menyanyi-nyanyi. Cukuplah tu. Kadang-kadang nak cucu pun tengok kan. Cukup-cukuplah. Oleh yang demikian adalah fardu ain, wajib bagi setiap yang mukallaf. Mukallaf ni apa? Yang kita belajar dalam furu' masail dulu bahagian akidah, mereka yang diberi tanggungjawab. Mereka yang macam mana? Mereka yang ada akal. Mereka yang tidak buta, tidak bisu, tidak pekak sekaligus. Itu mukallaf. Kalau dilahirkan buta pun dia, pekak pun dia, bisu pun dia tak masuk mukallaf. Tapi kalau buta, tidak bisu, tidak pekak, dia termasuk mukallaf. Orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Nikmat besar, nikmat mata, nikmat telinga boleh dengar, dan nikmat boleh bercakap besar. Cuma ada satu tempat lah orang bisu. Orang bisu ni satu-satu perangai dia. Tak ada orang bisu kan, malu. Dia suka dipuji. Apa-apa pun kadang-kadang puji punya pasal. Masuk waktu isyak, kata suruh orang bisu azan. Pergi azan je. Apa-apa kan. Pergi azan. Jangan nak kata nyanyi kan. Bisu jangan. Orang bisu dia nyanyi. Biasanya dia makan puji makan puji dia. Mukallaf lelaki dan perempuan wajib mempelajari ilmu akidah, aqaidul iman atau ilmu tauhid untuk menjaga dan mengelakkan diri mereka dari iktikad yang batal dan yang boleh merosakkan akidah. Ada kan Nabi pun menangkap Nabi Harun. Tuhan Harun. Tuhan agama Tuhan Harun. Di mana Selangor menangkap agama Tuhan Harun. Kita pun kena ingat yang nama pelik-pelik tu janganlah. Islam yang sebenarnya bersandarkan kepada akidah, bersandarkan kepada Quran dan hadis, tak boleh lagi. Jangan bukan sandar kepada orang tidak, sandar kepada Quran dan hadis. Betulnya seorang itu selagi dia berpegang dengan Quran dan hadis. Jika dia menyerah, tolak dia. Itu Islam. Tak boleh juga. Dia senang itu ini. Ada je seorang kita ikut ini tuan guru kita ini. Takkan dia mau tipu kita kan? Ikut saja, tapi dia tak belajar dengan betul. Betulnya seorang itu bila betulnya berasaskan kepada Quran dan hadis. Dia menyeleweng. Di mana Sayyidina Umar bila dilantik menjadi khalifah, di antara kata-katanya, wallahi inni qad bu'istu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inu fa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni ati'u Allah ma ata'tu Allah fikum fa in usitu fala ta'atan alaikum fala ta'atan li alaikum. Dia kata Nabi Sayyidina Umar kata, demi Allah aku telah dilantik menjadi khalifah di kalangan kamu, dan aku ni bukanlah yang paling terbaik di kalangan kamu. Tengok sahabat Nabi kan, Sayyidina Umar boleh kata begitu. Sebenarnya kata kalau Sayyidina Umar kata akulah yang paling terbaik, boleh. Kenapa dia dijamin surga oleh Allah Ta'ala, radhiyallahu anhu, tapi rendah diri.
Dan jika kamu lihat aku di atas kebenaran, tolonglah aku, bantulah aku. Jika kamu lihat aku di atas kebatilan, jangan sekali kamu ikut aku. Dan kamu perlu perbetulkan aku. Lalu bangun seorang lelaki, tarik pedang angkat. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wa in tusaddidu la unassifu bisayfi. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, jika sekiranya kamu menyeleweng, aku akan betulkan dengan pedangku ini. Tengok. Tapi apa sini Umar jawab? Bukan dia kata tangkap dia orang ini. Tapi dia kata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa ada di kalangan umat Muhammad ini yang sanggup membetulkan kesalahan umat. Itulah ciri kepimpinan yang perlu ada. Jangan cepat melapor. Surah apa ni? Apa? 34 kan? Dia terbang ni sejak seronok itu. Dia terbang kanan itu. Manusia beragama. Okay. Mengenai mempelajari ilmu akidah itu kan, lima. Sesuatu tempat. Lain kemudian. Ditampillah saya oleh yang demikian adalah fardu ain wajib bagi setiap orang yang mukallaf, laki dan perempuan, mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid untuk menjaga dan mengelakkan diri daripada i'tikad yang batal yang boleh merosakkan akidah. Mengenai mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid secara mendalam, kan? Dan luas lagi, lebih dari keperluan fardu ain, hukumnya adalah fardu kifayah. Kita nak luaskan lagi. Fardu ain macam mana yang wajib ke atas setiap individu. Pokok pakar tentang tauhid. Tapi kita nak lanjutkan lagi, dia kata fardu kifayah, bukan fardu ain, iaitu apabila sudah ada di antara orang-orang Islam di tempat mereka yang mengetahui masalah-masalah akidah atau tauhid yang lebih mendalam dan lebih luas. Kalau tidak ada, jadi fardu ain. Kalau dah ada, kita belajar dengan dia lah. Dan ini pernah berlaku seorang lah, kita kata macam dia ni, kita kata kaki samsing lah. Tapi kaki samsing ni nak pergi KL ikut ustaz juga. Dia tak pernah solat semayang, tak pandai semayang. Tapi bila ustaz nak solat, kau dah semayang, tak pandai. Bila ustaz tadi, tak apalah, pergi ambil wudu, ikut saja buat. Ikut saja macam mana orang semayang, kau ikut. Dia buat. Bila dia buat, dia rasa seronok. Bila balik pula ke kampung halaman dia, dia panggil geng-geng dia yang samsing tadi, datang masjid dia. Belajar, panggil ustaz. Ustaz ajar, dia kata. Siapa dia ikat pun lempak. Dia kata, gaya samsing lain lah. Kau duduk belajar. Bila dia dah timbul kan. Dan ini kita tengok Sayyidina Umar pun samsing awalnya kan, hingga menggerunkan orang Islam. Tapi apabila dia dah Islam, orang bukan Islam pun, orang kafir pula takut pada dia. Sayyidina Umar. Sehingga kan Nabi berdoa, ya Allah, terimalah Islam daripada kedua-dua orang Umar ini, Umar Ibn Khattab dan Umar Ibn Haytham. Tapi Allah Ta'ala terima Umar Ibn Khattab. Dua-dua ni adalah
Macam saya sebut tadi, kalau dalam ni makna saksi tak musuh lah. Makna saksi. Sehubungan dengan ini perlu dinyatakan bahawa maudhu ni tajuk topik asasi topik utama, subjek utama, the main topic dalam Al-Quran ialah maudhu tajuk ilmu akidah, aqaidul iman atau ilmu tauhid itu sendiri. Ini dapat dibuktikan bahawa setiap lembaga daripada kitab Al-Quran, kitab Allah, terdapat seruan Allah mengajak manusia kepada beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Rasul. Banyak mengajak supaya beriman kepada Allah atau beriman kepada malaikat-malaikatnya atau kitab-kitabnya atau Rasulnya atau hari akhirat dan takdir baik dan jahat pada manusia. Dan kita dalam masalah qada dan qadar ini perlu maknanya baik sangka kepada Allah Taala. Jangan sekali jahat sangka. Karena Allah Taala yang beritahu kita nak supaya jadi begini, tapi tak ikut plan kita. Kita nak kan. Kalau bolehlah aku memang nak kahwin lah dengan Mina. Tapi apakan daya, duit tak ada lah. Dan ini berlaku. Maka merajuklah. Jangan. Ada hikmahnya yang kita tak tahu. Ada hikmah. Itu dalam banyak lagi lah. Saya nak bagi contoh. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah selama 13 tahun. Ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah tentang apa? Semuanya kepada tauhid. Menyeru supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Belum lagi ibadah. 13 tahun masanya seru kepada Islam. Betulkan dari segi akidah tauhid ini. Kenapa? Nak bagi tahu kita tauhid ni bukan perkara main-main. Akidah ni bukan perkara main-main. Tergelincir saja akidah habis. Tergelincir saja akidah habis. Tak kira siapa. Tak kira siapa. Tergelincir akidah, segala amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah dikatakan hampir seluruhnya ayat Al-Quran itu membahaskan masalah-masalah di sekitar akidah dan tauhid, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan pokok pangkal akidah. Berdasarkan fakta-fakta inilah ilmu akidah atau ilmu tauhid menjadi suatu ilmu yang mengukuhkan keyakinan manusia beragama. Kena yakin betul-betul. Dan banyak di antaranya yang berlaku bila berlaku masalah. Ada juga ibu bapa bila anaknya termengandung, pergi marah di sekolah. Ada juga yang berlaku. Sekolah lah. Dan bila sekolah marah ni, dia kata ustaz tak buat apa-apa, ustazah tak buat apa-apa, asyik marah. Dia ada tanggungjawab. Ibu bapa biar betul. Dan di sekolah pun tanggungjawabnya biar betul lah. Sebagaimana yang dikena. Asyik menyalahkan orang tak boleh, menyalahkan. Tapi diri sendiri tak salah. Kenapa? Kita tunjuk satu ya sebenarnya kan, gitu. Tapi 3 atau 4 tunjuk kepada diri kita yang bersalah. Dan juga suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf, yang sempurna akal, yang baligh, yang cukup lapis seruan itu. Wajib sampai kepada dia dan wajib diterima dan dipelajari supaya syahadah mereka itu betul, Islamnya betul, imannya sah dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Ustaz, kita solat sudah tu kan, apa yang fikir Tuhan terima tak terima.
Sedap juga. Kita fikir tuan terima. Kita nak tahu tuan terima tak terima, kita buat biar sempurna rukun dan syaratnya. Lepas itu barulah kita serah kepada Allah Ta'ala. Baru betul. Ini sembahyangnya macam turbo, intercooler. Lagi sembahyang. Intercooler lagi sembahyang. Merepit ketika sembahyang. Merepit juga. Kerana mengetahui dan memahami ilmu tersebut, mereka dapat mengajak manusia kepada agama Allah dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Kena hikmah lah. Ini ada orang dia baru dua kali daripada tiba-tiba dia rasa macam dia lah yang beriman itu. Tapi tiba-tiba duduk di stesen bas, tengok orang tak pakai tak tutup aurat, dia ambilnya batu balik. Itu tak betul. Orang tengok bila kena mereka yang berada di stesen bas tak kira, kena belasah kan. Siapa suruh cari penyakit, bukan itu cara Islamnya. Disebut bahawa kalamul hal afdal min kalamil maqal. Percakapan situasi semasa itu lebih fasih, lebih diterima orang daripada apa yang dikatakan. Dia buat betul, tengok. Bukan hanya cakap saja kan. Dia cakap tapi buat lain. Itu yang confuse. Mudah-mudahan kita minta supaya Allah Ta'ala kata kabura maqtam indallah an taqulu ma la ta'lamun. Apa ya dia? Kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Besar kemurkaan Allah bila kamu katakan sesuatu tapi kamu tak buat, diri sendiri tak buat. Allah Ta'ala murka. Dan nasihat pengajaran yang baik, kena beri nasihat. Agak-agak kalau orang sedang panas pun kita beri nasihat dia. Dan ada yang berlaku nak leraikan orang sedang bergaduh. Dia belum gaduh lagi. Jangan sabar. Tapi tiba-tiba kena dis biji, dia pula bergaduh. Dia pula bergaduh kan. Oh, kau ajar terus. Dia pula yang bergaduh. Tahu cara, kena tahu cara. Di mana di dalam ilmu akidah dan tauhid itu didapati dalil dan hujah untuk menetapkan dan meyakinkan akidah seseorang itu dan mengajak mereka kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semasa dah sampai 7:30. Jadi kita berhenti sampai ini. Kalau ada persoalan boleh ditimbulkan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya tanya. Kita tanya. Boleh sila kalau ada persoalan. Tak ada, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang dapat saya sampaikan sekadar apa yang ada pada saya menjadi amalan kebajikan kita nanti di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaib maghfiratik wal ghanimati min kulli birrin wal fawz bil jannah wan najata minan nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesudian mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya. Mohon maaf yang ada kesalahan bahasa, terlalu bercakap dan sebagainya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.